السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung bacaan kitab Wishahul Afrah, muka surat 24. Kita sambung lagi perbincangan kita pada rukun Al-Fatihah, rukun yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina biqira'atihi. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, baik, kita ambil balik perbincangan kita semalam. Dan wajib memelihara segala hurufnya dan segala tasydidnya. Maka jika menggugur ia daripada Fatihah satu huruf, seperti kait katanya iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, atau satu tasydid seperti iyyaka dengan takhfif, atau ditukarkan satu huruf dengan yang lain seperti siratal ladina atau allazina, atau lahan yakni cedera baris yang mengubahkan makna seperti an'amtu dengan dhammah ta dan kasrahnya yakni an'amti. Hukumnya tiada sah sembahyangnya dan bacaannya pada semua masalah ni. Tiada sah sembahyang dan juga tidak sah bacaannya. Jika ia sengaja dan ketahui ia, yakni dengan haramnya, dan mengubahkan maknanya. Itu pada masalah yang disebutkan di atas. Hukumnya sembahyangnya tidak sah dan bacaan dia pun tidak sah, ya. Dengan syarat dia sengaja melakukan perkara tersebut dan dia tahu hukumnya haram, dan penukaran huruf dan juga tidak ditasydidkan pada tempat yang wajib ditasydidkan, dan penukaran baris akan mengubah makna, ya. Bila ada syarat-syarat ini, hukumnya tidak sah sembahyang dan juga tidak sah bacaan dia, ya. Baik, ini masalah dia sengaja dan dia tahu hukum haram dan mengubahkan makna. Maka jika tiada sengaja ia, maka jika tiada sengajanya, demikian lagi jika tiada diketahuinya atau tiada mengubahkan maknanya, seperti bacanya Rabbil Alamuna, Rabbil Alamun. Tiada batal sembahyangnya, hanya wajib ia kembalikan membaca kalimah yang tersebut, dan juga barang yang kemudiannya jua. Baik,
Jadi masalah yang pertama dulu yang kita bincang dalam masalah Fatihah ini, kalau ditukarkan hurufnya, seperti ditukarkan huruf kepada huruf yang lain, atau digugurkan huruf, ya, digugurkan huruf, maknanya satu huruf kurang, ya. Kalau dia buat dengan sengaja, dia tahu hukum haram dan kalau dia buat begitu mengubah makna, ya, contoh-contoh ni semua ubah makna, hukum dia batal serta-merta sembahyangnya dan juga bacaan dia. Bacaan pun batal, mana bacaan dia tak sah lah. Dan sembahyang dia pun batal juga. Sembahyang dia pun tidak sah. Baik. Begitu juga yang kedua, kalau dia tidak mentasydidkan tempat yang wajib ditasydidkan. Seperti masalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia takhfifkan. Takhfif makna tak ditasydidkan. Dia baca dengan ringan. Iyyaka. Ya, dia tak baca dengan tasydid. Iyyaka tu tasydid. Kalau takhfif iyyaka tak ada tasydid, maka perbuatan ini mengubahkan makna, ya. Seperti saya sebutkan semalam, iyyaka ni maknanya cahaya matahari, dan dia buat dengan sengaja mengubah makna dan tahu hukumnya haram, sembahyangnya tidak sah dan bacaan dia pun tidak sah, ya. Bacaan dia tu tak dikira sah, ya. Sama ada pada hukum tajwid ataupun pada hukum sembahyang. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dia menukarkan huruf. Contohnya siratal ladina, dal daripada zal kepada dal, atau siratal lazina, zai, zal kepada zai. Ini juga kalau dibuat dengan sengaja dan dia tahu hukum haram dan mengubah makna, dan sudah tentulah ditukar huruf itu mengubah makna, maka sembahyang dia tidak sah dan bacaan dia pun tidak sah, ya. Itu tiga masalah yang kita bincangkan semalam. Yang keempat, diubah baris, seperti an'amtu alaihim atau an'amti alaihim. Ini juga kalau dibuat dengan sengaja, ya, dan dia tahu hukumnya haram dan perbuatan tersebut mengubahkan makna, bacaan tersebut mengubahkan makna, hukumnya tidak sah sembahyang dia dan bacaan dia pun tidak sah, ya. Baik. Kemudian masalah yang kedua, kalau seseorang itu membaca dengan tidak sengaja, ya, bukan sengaja dah, dia tak sengaja, terlajak lidah misalnya, tersilap, ya, bukan dia berniat bertujuan untuk membaca seperti itu. Sengaja ni dia memang ada kemahuan untuk membaca dengan bacaan yang salah. Contohnya sengaja ni dia ada kemahuan untuk baca an'amtu saja, dia nak baca macam tu, tu batal lah sembahyang dia. Ini dia tak sengaja, maknanya kemungkinan dia terlajak lidah dia, kemungkinan dia tersilap, ya. Nak sebut kau lain, bunyi dia macam lain, tu makna tak sengaja. Baik. Ataupun dia tak tahu hukum haram kalau sebut macam tu, sebab baru masuk Islam, baru masuk hari ini Islam, ya, dia tak belajar lagi apa-apa tentang Fatihah, dia baca silap, ya. Orang yang dah Islam lama tak kira lah, itu salah dia, ya. Orang yang Islam lama, ya, Islam sejak kecil sampai besar, itu dikira kecuaian dia, ya. Dia baca salah itu dikira kecuaiannya kerana tidak menuntut ilmu. Okey.
Ataupun bacaan tersebut tidak mengubah makna. Baris silap ataupun sebutan silap tapi tidak mengubah makna. Contoh dia bagi satu contoh bacaan yang silap yang tidak mengubah makna. Ya. Seperti dibaca Rabbil Alamun. Selalu kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi dia pergi baca Alamun. Dia bunyi lain. I bunyi U. Kan? I bunyi U lah. Jadi mim tu patutnya dia baris bawah. Alamin. Kan? Tapi mim tu baris depan. Alamun. Dia baca macam tu. Baiklah. Apa hukum dia? Ini contoh ubah tidak mengubah makna. Dia ubah baris tapi tak ubah makna. Contoh dia Rabbul Alamun, Rabbil Alamun, ya. Hukum dia tidak batal sembahyangnya. Tak batal serta merta. Waktu dia sebut Rabbil Alamun tak batal sembahyang. Ya. Cuma wajib dia ulang balik. Hanya wajib ia kembalikan membaca kalimah tersebut dan barang yang ni kalimah yang kemudiannya juga. Maksudnya kalau dia terbaca Alhamdulillahi Rabbil Alamun, kan? Kalau al-alamin ni dia dah tempat waqaf dah kan, berhenti kan. Tak ada masalah lah. Dia tempat berhenti dah tu. Dia kena ulang balik. Dia silap baca Alhamdulillahi Rabbil Alamun. Dia ulang balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pasal bacaan tersebut tak mengubah makna. Makna sah, cuma baris silap. Dia ada dalam bahasa Arab ni, ada kadang-kadang baris silap, ubah makna. Macam An'am tu tadi ni. Ada dalam bahasa Arab ni, silap baris tapi makna tak berubah. Ya? Baris dia silap tapi makna tak berubah. Macam Al-Alamuna. Cuma wajib dia kena ulang balik. Kalau dia baca juga, apa salahnya Ustaz? Ya, kena ingat. Al-Quran ni dipanggil sunnatun muttaba'ah. Sunnah yang kita ikut daripada Nabi SAW. Quran tu, yuqra'u kama rawaina 'anil Nabi SAW. Ya. Kita baca seperti mana kita riwayat daripada Nabi. Daripada guru kita sampai Nabi lah. Ya. Kita baca, Nabi baca macam tu, kita kena baca macam tu. Sebab Nabi terima daripada Jibril AS. Ya. Jibril mengajar Nabi membaca, mewahyukan kepada Nabi ayat-ayat Al-Quran yang dikumpulkan menjadi Quran. Nabi baca seperti mana yang dibacakan oleh Jibril kepadanya. Kemudian Nabi baca kepada para sahabat. Para sahabat meriwayatkan sampai kita. Walaupun ada sebutan yang barisnya silap, ya, kalau kita baca tidak mengubah makna, tetapi kita kena ulang balik. Kerana bacaan tersebut bacaan yang tidak boleh diubah, walaupun tidak merosakkan sembahyang kita, tak membatalkan sembahyang kita, ya. Tetapi bacaan tersebut dia bacaan yang kita riwayatkan daripada guru-guru kita, para ulama qurra sampai kepada Nabi, tak boleh diubah. Ya, kalau kita pergi ubah walaupun makna tak berubah, berdosa kita. Ya, bacaan tidak boleh diubah. Mesti dibaca seperti mana yang kita terima. Ya? Dan seperti mana yang ditulis di dalam mushaf Al-Quran. Baik. Okey dah?
Dan wajib pula memeliharakan peraturan. Ada satu lagi pernah berlaku di dalam satu masjid. Imam tu baca Fatihah dia salah baris. Dia baca apa? Ghairul maghdubi alaihim. Dia baca ghairul maghdubi alaihim. Kita bacaan betulnya ghairil maghdubi alaihim. Tapi dia baca dengan ghairul maghdubi alaihim. Ya. Baik. Itu antara orang panggil apa? Ubah baris lah. Ubah baris. Bila ubahan baris tersebut, adakah mengubah makna? Makna ubah tak? Sekiranya kita tengok makna tidak berubah, tapi bacaan dia itu tidak sah. Kerana bacaan yang warid dalam mana-mana qiraat sekalipun baca mesti ghairil maghdubi alaihim. Kalau dia baca dengan ghairul maghdubi alaihim, itu bacaan yang tidak sah, tetapi maknanya tak berubah. Wajib dia kena ulang balik. Benda ni pernah berlaku. Ya, ada imam tu pergi baca macam tu. Ada mungkin dia teralik ke, dia bukannya benda Fatihah ni semua orang lancar dah lidah. Cuma mungkin hari tu dia demam ke apa ke, dia pening kepala apa, pergi sebut macam tu. Kan, dalam keadaan tak sedar. Imam makmum ni sedarlah. Ya. Kalau dia tak mengubah makna, sembahyang tak batal lah. Cuma kalau dibuat dengan sengaja, batal sembahyang, haram hukum dia. Kerana mengubah bacaan Quran. Tapi sembahyang tak batal kerana makna tak berubah. Makna dia tak berubah. Cuma kalau dia ada orang tegur balik, makmum tegur ghairil maghdubi, dia kenapa betul? Kalau dia tak berbetul, sembahyang sah juga, tetapi berdosa dia. Dia kena betul balik ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Itu pernah berlaku satu kes lah di tempat kita. Okey dah. Dan wajib pula memeliharakan peraturannya. Antara syarat bacaan Fatihah lagi, wajib memeliharakan peraturan Fatihah. Maksud dia apa? Wajib kita kena menjaga susunan ayat Fatihah tu. Baca ayat pertama, kemudian masuk ayat yang kedua, kemudian masuk ayat yang ketiga, kan? Ikut susunan seperti mana yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Ya, jangan kita baca tunggang terbalik lah. Kita baca ayat pertama dulu, langkah pergi ayat keempat, masuk ayat kedua balik. Itu tak ikut susunan dia. Tidak sah sembahyang. Ya? Baik. Maka jika didahulukan satu kalimah atas satunya, wajib dimulakan bacaannya. Yang diulangkan balik bacaannya. Ini maknanya dia tidak ikut susunan dia. Ya, dia dahulukan satu kalimah. Contohnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia terbalik. Ar-Rahim duduk di belakang, Rahman tu patutnya duduk di depan, tapi dia buat terbalik. Dia kena ulang balik bacaan tu. Ya. Itu contoh dia. Baik. Begitu juga ayat-ayat pun samalah. Jangan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita baca Maliki yaumiddin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Turun bawah ambil atas balik. Itu tak boleh juga. Ya? Baik. Jadi selalunya orang tak buat lah. Perbuat ni. Bacaan yang sebegini. Ya? Selalunya kita akan ikut susunan dia. Kerana susah. Kan? Kita nak buat tunggu terbalik itu susah. Sekiranya berlaku begini, hukum dia kena ulang balik bacaan. Ya. Dan wajib pula memeliharakan mualatnya.
dengan bahawa dihubungkan setengah ayatnya dan kalimatnya dengan setengahnya yang lain dengan ketiadaan bercerai, melainkan qadar bernafas. Ya. Baik. Kemudian syarat sah bacaan Fatihah lagi wajib mualat dalam semayang lah. Luar semayang tak apa sangat. Dalam semayang ni. Ni cerita dalam semayang. Apa makna mualat? Mualat ni kena berturut-turut. Habis baca satu ayat, sambung terus ayat yang lain. Habis sambung pula, sambung. Jangan berselang dengan masa yang lama. Kemudian mualat ni pula, berturut-turut ni mesti di antara setiap huruf dan setiap kalimah. Dan juga setiap ayat. Contoh. Ya. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu mualat. Kan? Mualat pada setiap kalimah dia. Bismillahi kan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kalimah-kalimah tu. Bismillah Ar-Rahman, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kalimah, kita potong-potong macam tu. Kalau kita baca Bismillah Ar-Rahman Nir-Rahim, tak sah. Itu tak ada mualat. Boleh faham tak? Okey dah. Kemudian kena berturut di antara setiap ayat. Setiap ayat macam mana? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ada berturut di antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Kan? Yang tak ada berturut ni macam ni. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk diam lama. Kemudian kita sambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diam pula. Jadi ada selang masa. Ya. Melebihi qadar bernafas. Ya. Jadi maknanya kalau kita bukan kata kena sambung, baca senapah dah, bukan makna mual lah, kena baca ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan macam tu. Kita waqahlah pada setiap ayat. Tetapi bila kita berhenti pada kepala ayat, kita ambil nafas, lepas ambil nafas baca pula lah. Jangan ambil nafas lama. Kan? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita pun tersengguk tu. Alhamdulillah, baru sedap. Tersengguk tu, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh, itu dah selang masa panjang dah. Faham tu? Contoh tu kan. Kena buat macam tu lah contoh dia. Jadi kena berturut-turut di antara bacaan tersebut. Baik. Dia kata kecuali melainkan dengan qadar bernafas. Yang tu kena lah. Kan? Kalau tidak teruk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita nak ambil nafas sikit kan. Untuk baca ayat yang seterusnya. Kalau tidak, nanti putus nafas. Kan? Kita baca, kalau tak ambil nafas, Bismillahirrahmanirrahim, nafas tak ambil ni. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Hilang. Tak boleh nak sebut dah. Pasal apa? Bila habis nafas, suara tak boleh keluar. Suara akan keluar serentak dengan nafas kita. Tuan-tuan cuba awak keluar nafas saja. Boleh tak? Boleh. Tarik nafas, lepas nafas boleh kan? Dengan mulut pun tak apa, dengan hidung tak salah, dengan mulut. Kan? Tarik, lepas, tak ada bunyi. Cuba awak keluar bunyi tanpa nafas. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh.
Kalau boleh tu memang hebat lah. Kan? Boleh bagi hadiah. Kan? Cuba buang nafas, habis cuba bercakap. Boleh tak? Tak boleh cakap. Suara tak keluar. Dia suara keluar ni serentak dengan nafas kita keluar. Jadi perlu kepada mengambil nafas semula semasa kita wakaf. Itu tak apa, dibenarkan. Itu tak dianggap memutuskan mualat. Tak dianggap memutuskan berturut-turut tadi ni. Baik, cuma dia kata jangan kita berhenti lama, selang lama melebihi kadar bernafas. Ataupun contoh yang lain, benda ni jadi kat kita dengan kalau dalam keadaan biasa kita berhenti untuk ambil nafas, kan? Kadang-kadang dia mai batuk lah musim batuk. Lah musim batuk dah. Batuk pun kita duk tahan lah, tapi dia batuk tu dia tetap terjadi juga. Kita tahan tak mau batuk, dia keluar juga. Digatai rongkong kan? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Batuk rasa nak batuk kan? Kita berhenti nak gaya nak baca Alhamdulillah, dia batuk. Duk tahan, tak mau batuk. Alhamdulillah baru sambung. Dia tak? Jadi kan? Bisa jadi benar? Baik. Jadi selang dia tu lebih daripada kadar bernafas. Kerana diiringi dengan batuk tu. Boleh tak nak baca sambil batuk? Tak boleh. Sambil batuk sambil baca. Ada bunyi batuk ada. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh lah. Memang tak boleh. Jadi kalau kata seseorang tu berhenti pada satu ayat, kemudian dia nak sambung, datang batuk, kan? Maka dia batuk dulu. Tapi jangan sengaja batuk dah. Batuk tu untuk dia kena tahan batuk dia. Kalau dia terbatuk sendiri tak apa. Kerana nanti bab batuk ni dah hukum lain pula, bab batal semayang. Ni satu cerita lain. Dia terbatuk, maknanya penyakit batuk ni menguasai diri dia. Dia tak boleh kontrol. Dia keluar juga. Kan? Sehinggalah berhenti baru dia sambung ayat. Itu tak apa. Okey nah? Maka jika diselangi oleh zikir, dia kata, diselangi oleh zikir antara ayatnya atau kalimatnya, jikalau sedikit sekalipun, seperti ia mengucap Alhamdulillah kemudian daripada bersinnya, apa hukum? Nescaya putuslah mualatnya. Baik, masalah dia berzikir di celah-celah ayat dah. Di antara dua ayat dia sebut zikir. Dia selangi dengan zikir. Contohnya seperti dia bersin. Bila bersin dia mengucap Alhamdulillah. Kan? Contoh dia baca Alhamdulillahirabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim. Dia bersin, acung, bersin kan. Kemudian dia sebut Alhamdulillah. Maliki Yaumiddin. Dia sambung pula. Kan? Dia sambung selepas pada bersin tu dia baca Alhamdulillah, kemudian dia sambung. Makna Alhamdulillah menyelangi antara dua ayat. Kan? Antara Ar-Rahmanir-Rahim dengan Maliki Yaumiddin. Itu dikira memutuskan mualat. Terputuslah. Dia kena ulang balik. Baik. Baca Alhamdulillah jawab bersin tu, dia tak batal semayang lah. Jangan dia kata acum bersin lah. Dia kata contohnya dia bersin lah. Batal lah semayang cakap Melayu. Ataupun dia bersin tu dia kata gatal. Orang jawab Alhamdulillah, dia kata gatal.
Kan? Batal lah sembahyang tu. Kerana cakap dalam sembahyang cakap dalam bahasa Melayu pula tu. Kan? Walaupun dia bercakap dalam bahasa Arab, sama juga. Batal sembahyang lah. Kerana dia bukan termasuk dalam zikir ataupun ayat. Okey dah? Saya ingat jelas masalah ni. Dan tak kira lah apa-apa zikir yang kita datangkan, dia akan memutuskan mualat, kena ulang balik. Kecuali dia kata, melainkan jika bergantung zikir itu maslahat sembahyang. Contohnya seperti mengucap amin makmum pada pertengahan Fatihahnya kerana bacaan imamnya. Jika tiada mengucap amin imamnya sekalipun, itu tidak memutuskan akan dia akan mualat. Okey tak? Tak memutuskan akan mualat. Baik. Ada pengecualian tentang zikir ni. Kalau zikir yang kita ucapkan di antara ayat-ayat Fatihah tu, kita ucapkan zikir. Kita tengah duk baca surah Al-Fatihah, tengah baca ayat Fatihah, tiba-tiba kita berzikir. Kita tengok. Kalau hak tadi dia berzikir apa? Alhamdulillah. Pasal nak apa nama? Dia bersin, sunat kita menyebut Alhamdulillah. Betul? Kan? Dia bersin, kemudian dia sebut Alhamdulillah. Dalam semayang pula, tengah baca Fatihah. Itu dipanggil putus mualat berturut-turut tu. Kena ulang balik. Kerana zikir Alhamdulillah ni tak bersangkut paut langsung dengan semayang. Kecuali dia kata kalau zikir yang bersangkut paut dengan semayang. Zikir yang ada maslahat, ada kepentingan dengan semayang tu. Ada zikir-zikir yang kita baca dalam semayang, dia berkait dengan maslahat semayang, dengan kepentingan semayang. Ya? Contoh dalam kitab ni dia sebut seperti kita ni makmum mengaminkan Fatihah imam. Macam mana masalah dia? Masalah dia macam ni. Kan? Imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Salah tak? Tak salah. Sunat kita mendengar imam membaca Fatihah. Sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang Isya, sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya, sembahyang hak yang disunatkan nyaring bacaan. Kan? Baik. Bila imam baca Fatihah, apa pada ketika itu apa yang disunatkan kita buat? Sunat kita dengar kan? Kan? Wajib dengar ke sunat dengar? Nak tanya tu dulu. Bila kita Allahu Akbar, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil-alamin. Kita sunat dengar ke ataupun macam mana? Bacaan imam tu. Sunatkah kita mendengar bacaan Fatihah imam atau wajib kita dengar? Tu pertama kita kena tahu tu. Hak selama kita sembahyang ni tuan anggap macam mana? Mendengar bacaan imam tu sunat ke wajib? Ya? Dalam mendengar bacaan, saya ulang balik dah. Kita mendengar bacaan Fatihah imam tu. Mendengar. Kan? Kita tak baca apa, kita mendengar bacaan tu. Wajib ke sunat ya? Ya? Sunat ke wajib? Sunat hukum dia kan? Kalau wajib tu berat lah. Wajib tu tuan-tuan dah bermazhab Hanafi. Kita duduk mazhab Syafi'i macam mana pergi jadi Hanafi pula? Ya? Kalau tuan-tuan kata wajib mendengar bacaan Fatihah imam, itu tuan-tuan dah tukar mazhab dah. Kan? Lama-lama duduk dengan Syafi'i macam mana pergi jadi Hanafi? Macam Hanafi tak wajib baca Fatihah lah. Dia wajib mendengar bacaan Fatihah imam. Dengar saja tu ganti Fatihah dah. Tak boleh baca. Baca berdosa. Ya? Kalau tuan-tuan kata wajib kita mendengar bacaan Fatihah imam, tuan-tuan dah jadi mazhab Hanafi dah. Pelik kan tu?
Benda-benda tu kita kena tahu. Bagus juga kita bincang macam ni, baru tahu kita ni faham betul ke tak masalah ni. Sunat mendengar bacaan Fatihah imam. Sunat mendengar bacaan surah imam selepas Fatihah. Kan? Sunat dengar. Kalau kita mana sunat dengar ni, kita jangan kata apa-apa lah. Kan? Dengar. Maknanya semasa imam membaca Fatihah, disunatkan kita tidak membaca apa-apa, hanya mendengar Fatihah imam. Okey nah? Sebab tu imam bagi ruang masa pada kita. Lepas imam baca amin, imam diam sat. Memberi ruang kepada kita untuk membaca Fatihah. Lepas tu agak masa tempoh dalam 30 saat kan? Lebih kurangnya dia akan baca surah supaya kita dengar. Kalau tidak nanti duk bercampur. Aku tengah duk baca Fatihah, imam tengah duk baca surah. Dengar dengan baca, jadi dia terganggu sikit. Setengah orang tak boleh dia ganggu. Dia jadi celaru apa semua. Kan? Tambah kalau kata tu imam tu suara dia sedap macam buluh perindu, macam saya tak ada suara sedap lah. Kan? Macam tu lah, suara pecah. Kan? Oh, buluh perindu, dia jadi ralik tu terlupa baca Fatihah. Lah, aku lupa baca Fatihah, mula gelabah. Mulalah gelabah bewak kan, tak tahu nak buat macam mana. Imam dah rokok dah apa semua. Ada juga jadi itu. Sebab itu sunat imam selepas Fatihah tu dia diam sebentar, memberi ruang kepada makmum membaca Fatihah, kemudian baru dia baca surah untuk memberi ruang kepada makmum mendengar bacaan dia. Semua tu sunat-sunat lah. Bukan wajib lah, sunat. Baik, masuk balik masalah kita. Masalah makmum ni mengaminkan bacaan imam. Tak ada masalah lah, memang sunat pun. Tetapi yang kita duk bincang lah ni, ada zikir yang kita ucapkan celah-celah kita duk baca Fatihah tu, yang bersangkut paut dengan sembahyang. Contohnya seperti ucapan amin. Amin tu zikir. Kita ucap duk celah-celah kita duk baca Fatihah, kita pun amin. Pasal apa? Pasal imam dah habis bacaan Fatihah, kan? Makmum lain pun amin, kita pun amin lah. Sunat kita mengaminkan bacaan Fatihah imam, walaupun imam tak sebut amin, tu saya kira dia kira sunat kita ucapkan amin. Faham masalah ni dulu kan? Jadi macam mana jadi macam tu? Makmum ni dia tak mendengar Fatihah imam, dia juga membaca Fatihah. Maka akan timbullah masalah ni. Kalau makmum dengar Fatihah imam tak ada masalah. Kan? Bila makmum membaca Fatihah, pasal apa dia baca? Pasal tu imam ni dia dia kaki kiris. Bila tak imam kaki kiris, makmum ni mengah. Aku kena baca Fatihah lagi, tu imam tu dia baca surah pula dahlah pendek, qul wallahu ahad. Lepas tu senapas. Aku tak dan nak baca Fatihah. Lepas tu dia tak bagi ruang pula untuk kita baca Fatihah, dia suruh tibai terus. Habis amin, bismillahirrahmanirrahim, qul wallahu ahad, Allahu samad. Allah. Kita kelang kabut nak baca Fatihah, lalu kita baca awal. Takut nanti kita jadi tertinggal belakang. Kan? Dia akan jadi macam tu lah. Selalunya semayang tarawih untuk imam kaki speed ni, kaki drift, kaki speed. Makmum baca siap-siap. Bila baca siap-siap, timbullah masalah ni. Bila habis Fatihah imam amin, maka makmum yang tengah baca Fatihah pun kena amin lah. Sunatnya, kalau dia tak amin pun tak apa, tapi dia nak amin juga kerana nak dapat sunat. Maka dia akan dia akan jadi selang di antara ayat yang dia baca. Contoh, makmum baca, imam dah akhir ayat dah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam akhir ayat dah. Ya. Makmum tengah duk baca maliki yaumiddin. Imam waladdallin, makmum wa maliki yaumiddin. Saya tak boleh buat serentak dah. Suara saya satu ya. Kalau ada seorang jadi volunteer sini boleh lah.
Saya baca waladhdallin, seorang baca maliki yaumiddin. Baru nampak, tapi saya kena buat macam tu. Kan seorang nak jadi volunteer. Kau nak bagi nampak masalah ni kan? Saya kena cerita macam ni lah, macam wayang kulit. Kan? Jadi Tok Imam waladhdallin, makmum maliki yaumiddin. Makmum tengah baca Fatihah juga. Kan? Kemudian bila habis waladhdallin, amin lah, kan? Imam amin, makmum pun yang lain amin, dia pun tengah duk baca maliki yaumiddin, dia amin juga. Lepas selesai tu dia sambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hukum dia? Tu selang. Selang antara dua ayat. Hukum dia itu tidak memutuskan mualat. Pasal amin itu dikira zikir yang bergantung dengan maslahat sembahyang. Apa maslahat? Kepentingan sembahyang. Kepentingan sembahyang ni, apabila makmum mendengar bacaan Fatihah imam, di akhir Fatihahnya sunat makmum aminkan Fatihah imam tu. Itu maslahat yang memberi sunat kepada makmum tu. Kan? Tu hukum sebahagian pada sunat hai'ah bagi makmum, sunat hai'ah, ya. Okey dah. Tu satu masalah. Jadi kalau zikir macam tu tidak ada masalah nah, boleh. Jadi dia kata tidak memutuskan akan dia, ya. Baik. Satu lagi masalah yang kedua. Sini tak ada nah. Makmum sembahyang subuh hari Jumaat ikut imam yang sedang membaca pada surah pada rakaat yang pertama, dia pipi masuk dalam masjid, imam dah baca Alif Lam Tanzil kan. Dah baca Alif Lam Tanzil. Dia pun masuk dah Allahu Akbar. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Imam pun ada innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia pun baru sampai maliki yaumiddin. Makmum ni. Imam dah yastakbirun. Itu sunat sujud kan? Sunat sujud tilawah. Imam turun sujud tilawah. Kaedah dia, sujud tilawah ni bila imam sujud tilawah, wajib makmum kena turut sujud. Kalau tak sujud, apa hukum dia? Batal sembahyang dia. Wajib kena ikut. Dia turun sujud. Jadi dia tengah duk baca Fatihah ni, maliki yaumiddin, kena sujud dah. Siapa suruh ni nak buat macam mana kan? Keadaan macam tu. Baik. Jadi dia pun turun sujud. Bila dia turun sujud, imam bangkit balik, dia pun bangkit. Dia nak sambung tak? Dia turun sujud tu, dia baca lah tasbih sajada wajhi lillazi khalaqahu, ataupun dia diam saja, kamu tak apalah. Nak baca lah, tak baca diam. Nanti turun sujud. Lepas tu dia bangkit sujud, imam bangkit, dia pun turut bangkit, imam pun sambung apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai habis kan. Dia pun sambunglah. Adakah perlu dia sambung balik Fatihah dia? Fatihah dia baca maliki yaumiddin ni terhenti lama ni. Lepas turun sujud, lepas tu dia bangkit pula. Dia kena sambung ke tak? Sama juga hukum dia. Boleh dia sambung balik kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi yang afdalnya, yang baiknya, dia ulang balik Fatihah dia. Jelas tak? Masalah ni. Okey. Itu masalah yang dibincangkan dalam tajuk ni lah. Tak ada dalam kitab ni, dia ada dalam kitab lain. Baik. Dan putus mualatnya pula dengan diam yang panjang pada huruf. Jadi pada adatnya. Dengan ketiadaan uzur. Begitu juga. Mualat terputus kalau diamnya terlalu lama. Lebih pada kadar yang dibenarkan pada adat. Pada uruf ni pada adat kebiasaannya. Iaitu melebihi pada kadar diam rehat mengambil nafas. Kan kadang orang penat pun nak ambil nafas, nak baca bagi selesa sikit kan. Kadar tu lah. Jangan diam lama macam duk kali. Tu tak boleh. Kan? Macam saya kata tadi lah. Dia baca
Ar-Rahmanir Rahim. Lepas tu duk rasa mengantuk tu kan duk. Duk macam tu kan. Lama. Lepas tu baru sedar balik kan. Sedar balik dia sambung Malik Yaumiddin. Yang tu dah diamnya tu terlalu lama, lebih daripada uruf, ya. Demikian lagi diam yang pendek, qasad, niat dengan dia memutuskan bacaan. Sama juga hukum dia putus mualat, diam pendek. Tapi dia ni nak putuskan bacaan. Mana berhenti yang pendek, berhenti ambil nafas, tapi dengan niat aku nak berhentikan bacaan ni. Tak boleh lah. Contohnya dia baca ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dia berhenti tu, dia boleh sambung siratal ladzina, tapi berhenti nak memutuskan bacaan. Pasal dia rasa apa? Dia kena ulang balik bacaan ni, rasa tak puas hati tang mana ada tang bismillah tadi kan. Kemudian dia rasa okey. Okey tak payah kot. Dia main balik memori dia kata bismillah tadi okey. Dia nak sambung balik. Boleh tak? Tak boleh dah. Dia kena ulang balik pada bismillah. Kerana dia niat waktu dia baca, tengah duk baca ihdinas siratal mustaqim, dalam kepala otak duk fikir bismillah tadi ni wah-wah ni, contoh wah. Bismillah tadi ni baca tak apa cantik, jadi ada berhenti dekat ni nak ulang balik. Bila sampai ihdinas siratal mustaqim kan, dia niat sebelum tu dia niat nak berhenti dah. Berhenti bacaan nak ulang balik. Tiba-tiba bila sampai tam mustaqim tu dia teringat balik, bacaan elok dah. Setan duk cucuk dia dalam tu. Tadi cucuk dia nak bagi dia ni, dia jadi wah-wah. Lepas tu cucuk pula sekali lagi. Elok dah hang baca tadi, duk lupa apa. Dalam hati dia kata, duk kena tipu sedia dengan setan ni. Tak apalah, jadi dia nak sambung balik bacaan. Boleh tak? Tak boleh dah. Kerana dia niat sebelum tu, niat apa? Niat memutuskan bacaan. Walaupun berhenti pendek, ambil nafas. Payah sikit masalah ni. Dia kena buat macam mana? Kena ulang balik juga bacaan tu. Kena berhenti yang memutuskan bacaan itu. Walaupun pendek, dikira putus mualat. Putus mualat ni kena ulang balik daripada awal bacaan dia. Kena ulang balik pada Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud di sinilah. Baik, maka jika panjang diamnya kerana uzur, contohnya seperti jahil ia atau terlupa atau diingatkan ayat yang lupa, tiada mengapa. Ya? Baik, masalah pula kalau dia berhenti lama, diam lama kerana ada uzur. Uzur yang contohnya seperti jahil. Dia baca-baca, dia hafal dah. Kemudian dia lupa. Dia jahil. Maksud dia jahil kata berhenti lama tu menyebabkan putus mualat. Pasal baru masuk Islam. Tuan-tuan ingat bila sebut jahil di sini, jahil kerana dua. Yang pertama baru masuk Islam, yang kedua jauh pada ulama. Adapun jahil kita yang ada di sini ni tak dimaafkan. Jahil ni akan diazab di hari akhirat esok. Kerana apa? Kerana kita dah Islam lama, kemudian dekat dengan ulama, kita tak pergi mengaji. Jahil ni akan diazab di hari akhirat. Adapun jahil baru masuk Islam tak apa. Sebab tu orang baru masuk Islam ni kadang lebih baik daripada kita. Dosa dia lebih sikit daripada kita. Bahkan dia lebih tinggi martabat daripada kita. Ya? Jangan duk kata mu'allah kita duk peleceh, duk buat leceh pula. Orang Penang kata. Buat leceh lah kan. Jangan duk peleceh. Kadang mereka tu lebih mulia daripada kita. Mereka masuk Islam. Ya? Okey nah. Ataupun dia terlupa. Dia baca-baca terlupa. Kadang-kadang dia main terlupa dah. Contoh tuan-tuan terlupa ni. Tuan-tuan dok kata payah nak kata terlupa ni payah. Payah nak kata terlupa. Tuan-tuan ingat bila main umur tua, dia main kita mula satu tahap tu dia lupa banyak benda. Alzheimer dia panggil kan. Sampai satu tahap tu kita lupa banyak benda. Sampai nak baca Fatihah pun tak ingat. Kena orang yang di tepi kita tu tolong bimbing kita. Benda ni banyak berlaku di kalangan orang tua-tua lah. Kan? Yang dia terlupa. Kita kena abang ni, kita kena duduk tepi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dia lama.
Kita tahu dah dia tak boleh nak sambung. Kita pun baca di tepi telinga dia, boleh tak ada masalah. Kita bimbing dia. Jangan duk sembang dengan dia sudahlah. Kan? Jangan duk sembang dengan dia. Dia lupa kita pun Ar-Rahmanir Rahim. Jangan abang mak Ar-Rahmanir Rahim nama ana. Mak dia kata macam tu ke? Batal sembahyang dia. Mak tak ingat. Bukan macam tu. Kita terus baca bagi nak bimbing dia supaya dia ingat balik, nak peringatkan balik memori dia tu. Baca di sebelah telinga dia tu. Jangan ada jokah telinga dia tu. Bacalah kan Ar-Rahmanir Rahim, dia pun ingat Ar-Rahmanir Rahim. Lepas tu dia diam pula Maliki Yaumiddin, dia pun sambung Maliki Yaumiddin. Walaupun lama masa dia nak tengah cuba nak ingat pasal penyakit yang di otak dia tadi ni, cepat lupa ni. Itu tak mengapa ni. Macam mana? Kita kena bimbing lah. Jangan duk biar dia sampai 10 rakaat dia sembahyang. Kita kena bimbing. Tak ada apa. Tak ada apa. Cuma kalau dia pergi jawab, kita kena suruh dia sembahyang lain lah. Kan? Kita kena abang ni bagi taklimat dulu. Ni mak jangan bercakap nah. Ni kalau mak lupa apa kami bimbing kat belakang, tapi tak suruh tanya-tanya duk kali-kali kat belakang lah. Kan? Bagi taklimat dulu sebelum sembahyang. Bagi dia ingat balik. Taklimat kena bagi, jangan terus itu kan. Kalau tidak jenuh tunggu. Kan? Jenuh duk suruh ulang balik. Taklimat tu penting ya. Kena briefing dia dulu. Okey. Rakaat kita kena tunggu sampai dia habis. Kalau 4 rakaat jangan duk biar lagi dia sambung. Dia baca semayang, mungkin dia semayang 2 rakaat saja ke, mungkin dia semayang 6 rakaat kan. Sebab dia tak ingat kan. Kita kena bimbing dia. Atau diingatkan ayat yang dia lupa ni. Ingatkan ayat dia lupa. Sama jugalah dia tengah duk terlupa ayat. Macam tadilah. Jadi dia tengah duk fikir nak bagi sambung balik ayat dia lupa tu. Ataupun dia menunggu orang tolong peringat dia. Kan, dia duk nak berulang tak boleh, kita hak belakang ni peringatlah. Kita tahu ni Tok Imam lupa ni. Tok Imam kena tak jawatan dah, tak boleh dah. Fatihah tu dia tak ingat dah kan, kena tak jawatan dah. Contoh dia tu kan, dalam hati tu kata tengah mayang ni. Kan, Tok Imam kena tak jawatan, lepas ni kena mesyuarat lah. Abang kata Tok Imam tak jawatan lah, pasal Fatihah lupa dia berat ni kan. Kami takkan nak bimbing. Contoh kata kan. Jadi kalau dia terlupa, dia berhenti lama tu, kita peringat dia. Kita makmum di belakang. Jangan buat diam tu juga. Lagi kelang kabut kan. Itu tidak mengapa dia kata. Baik nah. Habis masalah berkenaan dengan mualat. Kemudian dia kata maka jika lemah ia daripada Fatihah kerana tiada yang mengajarnya atau ketiadaan mushaf atau lainnya, maka wajib atasnya membaca 7 ayat jikalau bercerai-cerai pada 7 ayat atau zikir atau doa yang tersebut. Atau doa yang tersebut itu jangan kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Ini berkenaan dengan orang yang tidak boleh membaca Fatihah. Orang yang tidak boleh membaca Fatihah, perlukah dia ganti dengan surah yang lain? Ini perbincangan dia. Yang pertama dia kena mengulangkan balik 7 ayat ya, yang terpisah sekalipun walaupun dalam surah yang lain, menggantikan Fatihah kalau dia ingat lah. Ataupun dia membaca 7 jenis zikir yang berbeza-beza, ataupun 7 jenis doa menggantikan Fatihah, dengan syarat huruf dia kena sama dengan huruf Fatihah. Ya. Itu kita kena standby, orang panggil apa, kena ada siap-siap dah benda-benda yang macam ni. Kalau nak ajak mu'allaf, benda-benda macam ni kena ada kat kita dah. Mu'allaf ni dia tak reti Fatihah, kita kena ajak benda hak mudah kat dia dulu. Kan? Kalau tak boleh juga, diam. Orang tak usah kata apa lah. Waktu berdiri tu diam sekadar tempoh bacaan Fatihah 30 saat. Dia diam 30 saat, lepas tu dia rokok. Dah tak boleh baca ayat, doa, apa minta apa lagi. Baru masuk 5 minit baru masuk Islam. Lagi dah masuk lohong nak sembahyang dah. Tak ada nak ajak. Ajak pun tak boleh nak pi. Ya? Maka yang tu dia nak ajak sampai kata habis waktu kan, lohong,
Orang nak habis waktu ni. Kita kata tak apalah. Doa pun tak ingat, zikir pun nak ajak pun tak dan dah. Kan? Jadi dia diam sahaja pada setiap rakaat. Dia habis lepas ni kita ajak dia sampai dia boleh. Kan? Itu untuk orang yang baru masuk Islam. Masalah ni tak berlaku lah pada orang Islam ni tak berlaku. Tapi mungkin juga orang Islam yang tak pernah diajak dengan agama. Dia tak tahu apa langsung. Quran tak boleh baca. Pun jadi juga lah macam ni. Orang Islam macam ni dipanggil apa? Jahil yang tidak dimaafkan. Jahil yang tak dimaafkan. Okay, jadi kita berhenti di sini dulu. Saya rasa cukup sekadar itu dulu pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada kuliah kita yang seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.